Assalamualaikum. Saya Syafinas akan mengongsikan cara-cara untuk buat tracing kepada basic shapes iaitu abstract dan organic shapes menggunakan Adobe Animate CC 2017. Mula-mula kita klik pada ActionScript 3.0 kat sini ataupun kita boleh pergi ke File, klik pada New. Pastikan kita dah select ActionScript 3.0. Kemudian dekat width dia saya nak tukarkan kepada 1280. Height dia kepada 720. Pixels kekal. Frame rate 24 frame per second. Untuk background color saya kekalkan warna putih. Kita boleh juga tukar kepada lain tapi saya nak kekalkan pada warna putih dan klik OK. Ini adalah workspace untuk animator. Kalau kita nak tukarkan workspace kita kepada yang lain pun boleh. Kita boleh pilih Essentials, Debug dan sebagainya. Tetapi saya lebih selesa menggunakan Animator. Okey, ini adalah yang saya dah preset untuk kegunaan animate saya lah. Andai kata kalau awak tertutup, okey, tertutup beberapa yang penting kat dalam animate ni dan juga section-section yang penting kat dalam animate ni, jangan panik. Awak boleh pergi ke workspace dan tekan reset animator. So apabila kita tekan reset animator, confirm yes, dia akan keluarkan paparan animator yang by default. Kita juga boleh buat kita punya custom workspace yang kita selesa nak buat kerja dalam animate. So dekat sini saya adjustkan. Saya suka toolbar saya dekat belah sini. Okay, dan saya kecilkan yang ni. Kat sini pun ada banyak space. Jadi saya kecilkan. Okay, oops, alright. Saya kecilkan. Motion preset ni saya akan letakkan sekali dan satu group dengan scene. Untuk library ni sangat penting ya. So saya biasa letakkan sekali dan group properties. Dan untuk stage ni saya akan fit in window supaya saya nampak keseluruhan stage saya. Okey, jadi sekarang ni saya nak masukkan gambar yang saya nak trace. Jadi ada beberapa cara untuk nak masukkan gambar. Kita boleh pergi ke file dan import to stage ataupun to library. Kalau kita tekan import to stage, gambar tersebut akan dipaparkan kat stage dan secara automatik terdapat juga dalam library. Kalau kita klik import to library, gambar tersebut akan masuk dalam library tapi tak akan masuk kat dalam stage kita. Ada lagi satu cara yang saya biasa gunakan. Okay, so biasanya saya akan letakkan gambar saya sama ada di desktop ataupun dalam folder. Jadi daripada folder atau desktop tu saya terus ambil, saya drag dan masukkan ke dalam stage ataupun ke dalam library. Okay. So untuk tutorial ni saya nak terus trace, jadi saya masukkan terus ke dalam stage. Right, so saya maximizekan balik. Dekat sini, kalau kita perasan dia punya kotak dia macam terpotong sikit, jadi saya nak kena adjust size dia. Saya tak boleh menggunakan align dekat sini untuk match size kepada stage kerana ia mungkin akan distort gambar tersebut. Okay, gambar akan jadi penyek ataupun kemek ya. Jadi saya menggunakan free transform tool, klik pada free transform tool dan dengan menekan button shift dekat keyboard, okay, saya boleh kecilkan atau besarkan dekat sudut ya. Mana-mana sudut. Sudut atas, bawah, kiri atau kanan ya, atas bawah. Tapi jangan dekat bahagian kiri atau dekat atas bawah ni. Okey, kiri kanan atau bawah ni jangan sebab ia juga akan meminyekkan atau distortkan gambar tersebut. Okey, so saya Ctrl Z untuk undo. Biasa ambil daripada sudut dan kena tekan shift juga. Tekan shift. So saya terus adjust untuk size dia. Okey, lebih kurang kat sini. So once saya dah adjust size dia, barulah saya letakkan dia di tengah-tengah stage saya. Okey, so lebih kurang kat situ. Alright. Dan saya namakan dia sebagai background ataupun picture ataupun apa saja nama yang awak nak letakkan. Seterusnya saya tekan lock
supaya saya tak boleh gerak-gerakkan dia lah ke tempat lain. Baik, untuk tracing, saya akan buat satu layer baru, dan namakan dia sebagai kotak. Sebab saya nak trace gambar yang ini dulu. So, awak boleh namakan apa saja. Kotak satu, ataupun saya letak nama satu saja. Kotak segi empat sama dan sebagainya. Terpulang. Baik, seterusnya untuk buat tracing, kita ada beberapa tools dekat sini yang awak boleh gunakan untuk tracing. Ada kotak, rectangle tool. Kalau kita klik lama-lama, yang mana bahagian dekat toolbars ni, yang mana yang ada macam rectangle hitam kat sudut kecil kat bawah ni, bererti kat dalam dia ada anak-anak dia. Jadi kalau kita klik lama-lama dekat rectangle tool ni, ada anak dia. Ada dua. Satu lagi yang primitif. Untuk oval pun sama, oval tool. Ada dua. Untuk polygon, tak ada. Untuk polystar ni, tak ada. So kalau kita klik, dia memang untuk terus keluarkan dia punya item dia. Jadi untuk tracing yang pertama ni, saya nak gunakan rectangle tool. So saya klik pada rectangle tool dan saya tekan shift sambil saya buat kotak. Jangan risau tentang color, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak tukarkan color. Baik, jadi dekat sini saya nak adjustkan dia supaya dia betul-betul berada di tengah-tengah gambar. Saya boleh gunakan button arrow dekat keyboard untuk pastikan dia betul-betul tengah. Kita juga boleh gunakan yang ni untuk show outline ni. So saya just klik pada sini supaya saya nampak outline saya kepada gambar background. Right? So sekarang ni macam mana nak tukarkan color kepada background picture ni yang color asal dia kan. Cara saya, kita boleh juga buat macam ni. Kita boleh unlock dan kita boleh selectkan color yang ni kepada color dekat gambar. Itu satu cara. Kalau kita lock, kita tak boleh select. Kalau kita lock, kita tak boleh select. Dia akan jadi color lain. Jadi ada satu cara yang biasa saya gunakan adalah kita boleh simpankan color-color tersebut dalam color swatches kita, ataupun saya buat lagi satu layer, saya namakan dia warna ataupun colors, ataupun color palette ke terpulang dan saya bawa layer ni ke bawah, dan dalam layer ni dekat empty ataupun blank keyframe ni, saya drag shapes ni dan masukkan ke sini. Kemudian yang ni saya kecilkan dia. Ini sebagai color palette saya. Right? Dan supaya yang background picture ni saya lockkan dia lah. So untuk yang first trace ni, saya ambil saya punya eyedropper ni dan saya klik pada dalam. Untuk dalam. Manakala untuk outline dia, untuk luar saya boleh select keseluruhan macam ni, ataupun sebab kadang-kadang kalau kita select keseluruhan macam ni, kalau kita terkurang select, maka dia hanya akan select yang bahagian kita select tersebut saja. Jadi untuk memastikan kita select keseluruhan subjek ataupun objek dalam layer tersebut, kita boleh klik kat mana-mana dulu kat luar untuk clear kan, and then lepas tu kita klik pada keyframe dalam layer tersebut. Kita klik dan seterusnya sekarang ni saya nak outline dia, warna outline ni. So saya klik pada outline dan saya pergi dekat color outline ni color gelap tu kan, sebab yang ni warna cerah dan yang ni warna gelap. So saya klik dan dia akan outline dia akan bertukar kepada color yang kita dah tentukan kat sini. Kita juga boleh tukar kat sini sama sahaja. Baik, stroke dia agak nipis. Jadi kita nak tebalkan stroke dia. Macam mana? Saya select lagi sekali dekat dia punya keyframe ni. Tapi kalau kita select keseluruhan dan pergi ke properties, ia takkan keluar property untuk stroke. Sebab hanya kalau kita select stroke sahaja, dia akan keluar stroke. Tapi kalau macam ni, saya hanya select stroke bahagian atas saja. So dia akan tukar atas saja. Yang lain dia tak tukar. Jadi saya nak keseluruhan, macam mana nak buat? Cara yang mudah adalah awak klik kat keyframe tersebut, tekan shift dan tekan mana-mana saja kat dalam ni. Untuk unselect dia. So once dah unselect, awak boleh ubahkan stroke dia.
So kita boleh adjustkan dia nak tebal mana. So katakan yang ni saya nak buat 10. So saya tekan 10, type dekat keyboard, enter. Siap. Okay. Baik, seterusnya saya nak trace kotak yang kedua ni. Okay, kotak segi 4 tepat. So saya masukkan layer baru. Rename layer tu kepada nombor 2 atau segi 4 tepat, terpulang. Seterusnya saya terus siap-siap saya tukarkan color dia. Okay, saya pilih warna hijau, hijau tua kan dekat outline dia, dan yang dalam dia adalah warna hijau muda. Okay, seterusnya saya pilih rectangle ni, dan yang ni saya tak perlu tekan shift sebab dia adalah segi 4 tepat. Jadi saya klik saja daripada sudut ni, click and drag. Click and drag. Okay, dan sampailah secukupnya. Okay, siap. Okay, kalau kita nak check betul tak apa yang kita buat ni, kita boleh klik pada yang mata background ni, dan kalau yang ni kita nak tutup pun boleh juga. Okay, so inilah paparan yang kita buat. Okay, baik, seterusnya yang ketiga adalah segi 3 ni. So saya nak trace, so saya rename 3. Baik, untuk yang ini kita boleh gunakan sama ada tool, pen tool ataupun polystar. Okay, tapi dekat sini okay, saya tunjukkan menggunakan polystar. Baik, polystar, kita klik pada polystar, pergi dekat properties, dekat sini ada option, klik pada option. Baik, dekat polygon ni kita boleh setkan berapa sides kita. So dekat segitiga ni ada 1, 2, 3 side. So kita tukarkan kepada 3 dan tekan OK. Okay, so once dah tekan OK, kita setkan dia punya color outline dia yang warna oren tua, dan dalam dia oren muda. Okay, dan seterusnya kita lukis. Okay, so yang ni saya nak tekan shift supaya saya dapat, okay, lebih kurang lah okay, dan saya alihkan dia. Okay, saya alihkan dia, kita tengok sama tak. Okay, once kita dah alihkan, saya gunakan outline. Okay, pastikan dekat sudut. Okay, once kita dah alihkan, dia agak lari sikit kan. Jadi kalau yang ni saya besarkan pun, dia akan lari daripada sudut dia. Jadi macam mana saya nak kemaskan adalah dengan menggunakan selection tool ni. Okay, selection tool. Saya klik mana-mana dulu kat luar ni. Okay, supaya untuk hilangkan dia punya selection kepada gambar tersebut. Pergi dekat sudut, saya besarkan gambar Pergi dekat sudut. So dekat sudut ni, kalau perasan cursor saya tu, okay, pointer saya tu, dia bertukar, ada huruf macam gambar sudut tu. Okay, ada L terbalik tu kan. Okay, jadi kalau pergi dekat line sini, dia bentuk curve. Dan point ni dia bentuk point. So saya klik and drag kepada point yang sebetulnya. Yang ni pun sama, saya klik and drag. Okay, so apabila dah siap, kita double check, tutup outline dan kemas dah. Okay, siap. Seterusnya, layer keempat, saya nak buat bulatan. So bulatan saya akan pilih oval tool yang atas punya Jadi saya tukarkan color dia dulu, siap-siap. Okay, dia punya dalam dia ni, dan saya ambil color dalam dia dululah. Okay, color dalam adalah yang ni, dan color luar adalah, saya ingat nak buat eyedropper dekat sini je, tapi saya tengah lock, jadi dia takkan ada efek So dekat sini, okey, itu color outline dia. Baik, lepas tu oval tool so saya just drag sambil tekan shift shift. Okey, dan saya pastikan dia betul-betul dekat situ. Okey, boleh double check. Kalau dia kurang besar ke apa, kita boleh klik kat free transform tool dan adjust size dia. Okey, adjust size dia. Gunakan arrow key untuk buat fine adjustment. Okey, lebih kurang Okey, settle. Siap. Seterusnya kita nak buat bintang.
Bintang saya rename number 5. Baik, untuk bintang ni sama juga macam tadi, kita boleh gunakan Polystar punya tool, cumanya kita kena adjust lah berapa banyak penjuru, ataupun yang ni pada saya lagi suka menggunakan pen tool. Okey, jadi saya klik pada pen tool ni. Dalam pen tool ni pun ada anak-anak So kalau saya klik lama-lama, dia ada pen tool, dia ada untuk add anchor point, untuk delete anchor point dan juga convert anchor point. Jadi saya akan gunakan yang first kali ni, pen tool ni Okay, so kita mulakan dengan bucu pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pastikan yang terakhir tu kita betul-betul kenakan dekat bulatan tersebut untuk tutup So kalau perasan dekat saya punya cursor pun dia ada bulatan kecil tu kan. Okey, klik. So maka dia dah tutup. Andai kata kalau ada bucu yang lari tu seperti tadi kita try adjust. Kalau kita susah nak adjust apabila gambar besar macam ni, kita gambar kecil so kita boleh zoom in supaya kita boleh buat fine adjustment contoh macam ni. Okey. Dan yang ni. Alright. Okey. So okey, siap. Dan seperti biasa kita adjustkan color dia kan. So color dia lebih kurang lain sikit. Jadi kita ambil outline dan kita pilih warna hijau yang tua. Okey. Oh sorry, saya tak select so dia tak bertukar. Jadi pastikan saya select dan saya pilih outline dan saya pilih yang hijau tua. Kita boleh besarkan gambar ni tak ada masalah. Cumanya okey. So ini adalah hijau tua. Manakala untuk dalam, kalau perasan dia tak ada color kat dalam Kalau saya tutup color, dia tak ada. Jadi macam mana saya nak isikan fill? Sebab kat sini tak ada tadi. So macam mana saya nak isikan fill? Sebab kita menggunakan pen tool, kita kena manually isikan fill ataupun color ke dalam objek tersebut. Okey. Jadi dengan menggunakan pen bucket tool ni ataupun shortcut key dia adalah K. Okay, tapi sebelum tu kita adjustkan color dia dulu So color kat dalam ni kita ambil yang ni. Dan kita klik pada pen bucket tool dan kita klik kat sini. Okay, maka kita dah ada fill dah color kat dalam tu Kalau tidak tadi macam ni. Saya tutup dulu background. Okay, tadi adalah tadi macam ni dia tak ada. Jadi sekarang ni bila saya tekan pen bucket tool kat sini, maka terisilah color kat dalam dia. Andai kata kalau ada masa kita buat pen tool tadi ni ada point yang tak bersentuhan, maka no matter berapa banyak kali kita tekan pen bucket tool kat dalam ni, kita tetap takkan boleh isikan color tu sebab syarat dia mesti tertutup, dia tertutup section tersebut kalau kita gunakan pen tool ni Okey. Tapi andai kata kalau kita buat satu objek yang tak ada outline, contohnya macam ni, okey, dan kita nak tukarkan color objek yang ni, kita boleh terus saja tukarkan dia kepada color lain. Tu tak ada masalah walaupun dia tak ada outline. Okey. Baik. Tapi kalau macam tadi ni memang kita kena pastikan outline dia tertutup. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan macam mana nak buat untuk polygon ni Untuk polygon yang ni saya nak gunakan Polystar ni. So saya buat dulu layer baru, layer ke-6. Seterusnya saya klik pada Polystar dan saya adjustkan dulu berapa dia punya bilangan size dia Dekat Polystar ni juga kita boleh buat bintang. Okay, macam ni. Kita just tukarkan style ni kepada star dan kita boleh setkan berapa banyak bucu bintang. Contoh, saya pilih 11 dan saya buat. Okey, maka ini bintang dia. Ada 11 bucu. Okey, tapi saya tak nak lah. Okay, so saya delete. Klik balik pada Polystar, setkan dia punya option kepada polygon. Dan yang ni adalah hexagon. So ada 6. So saya klik 6 dan okey. Saya terus setkan dia punya color dia kepada outline.
dan fill dia kepada fill color dia, dan saya terus buat dia punya polygon. Saya tekan shift supaya dia tak singit-singit lah. Okey, dan saya select yang ni, bawakan dia kat sini, buat dia onion. Okay, so size saya besar so saya gunakan free transform tool dan kecilkan sikit. Okay, adjust. Okay, siap. Right. Baik, seterusnya yang terakhir ni, saya boleh gunakan pen tool, tetapi saya nak tunjuk contoh kalau saya gunakan kotak. Macam mana daripada kotak saya jadikan dia berbentuk hati So saya buat dulu layer baru. Saya terlebih satu layer. Tekan saja delete kat sini untuk delete layer tersebut Delete. Okey. So yang ni saya rename, double click untuk rename dan tekan 7. Baik. Untuk yang ni saya adjust dulu color dia. Okey. Color dia. Dan yang dalam. Alright. So saya pilih kotak. Dan saya buat satu kotak situ. Color dia punya outline dia agak beza sikit Tak apa. Okey, so dekat sini saya letakkan dekat, lebih kurang dekat tengah-tengah hati tu Okey, untuk kotak ni dia ada beberapa dah point dia ada 1, 2, 3, 4 point. Jadi untuk hati ni saya tambahkan lagi satu point dekat sini dan juga sudut kat bawah sini. Jadi macam mana saya nak tambahkan point menggunakan pen tool? Saya klik lama-lama dekat pen tool ni, ada add anchor point. So saya klik pada add anchor point. Saya klik kat atas ni satu. Dan saya klik kat bawah ni satu. Okey. Seterusnya saya gunakan selection tool ni dan saya adjust Saya adjust. Okey, yang ni kat sini. Kalau susah nak adjust, seperti biasa kita besarkan. Okey, ni saya letak situ. Dan ini saya lengkupkan dia. Okey, ni saya bawa turun kat sini, lebih kurang. Okey, kalau susah sikit kita sini. Okey, yang ni pula saya letak sini. Okey, yang ni saya lengkupkan. Yang ni saya boleh bagi dia smooth Okay. Organik biasanya dia akan ambil masa sikit lah untuk memperhalusikan dia punya shape tu dia punya outline dan sebagainya. Okay, alright, so lebih kurang insyaAllah. Okay, so maka dah siap. Okay, jadi apabila dah siap, kita boleh double check kita boleh tutup yang ni. So ini adalah hasil kita punya tracing tadi. Okay, so andai kata kalau kita tekan Ctrl Enter untuk render, yang gambar-gambar asal, okay, gambar picture dan juga color palette kita punya layer akan terpampang juga. Jadi macam mana kita nak buat supaya kedua layer ni tak nampak dalam kita punya render? So kita boleh right click dan kita pilih guide. Okay, kita pilih guide. Lepas tu picture ni pun kita right click dan pilih guide. Okay, so yang ni kalau kita biarkan dia buka pun, kalau kita tekan Ctrl Enter, yang gambar tadi tak ada So ini adalah kita punya trace. Okay, baik, anda kata satu lagi, kalau kita buat tracing, contoh saya ada buat lagi satu objek dekat tepi ni. Okay, saya buat star kepada 11. Okay, dan dekat layer yang sama dengan 7 ni. Okay, tapi saya buat kat sini Saya ada buat lagi satu star dekat sini. Okay, dekat sini kalau saya nak select kedua-duanya, dia akan bergerak sekali. Jadi katakan saya nak select keseluruhan yang ini sahaja, saya boleh lock yang lain. Okay, saya boleh lock yang layer yang lain.
dan saya boleh select bahagian star ni sahaja seperti ini. Tapi andai kata kalau kita takut ada yang tertinggal, seperti tadi kita boleh klik kepada keyframe, and then lepas tu kita boleh tekan shift, tekan dekat fill hati ni dan tekan dekat outline ni. Okay, tadi bergantung kepada berapa point berapa point, atau kita boleh ni lah. Okay, untuk kita tak select ni, dan dekat sini kita dah select. So lepaskan shift dan kita adjustkan adjustkan dekat sini. Kemudian katakan kalau kita nak dia sama color dengan layer 4, so kita just boleh ambil yang ni dan apply color yang sama dengan ni, dan yang ni sama dengan yang ni. Okay, dan siap. So apabila kita sekarang ni masih dalam layer yang sama so saya nak asingkan kedua ni. Macam mana saya nak buat? Saya select yang bintang ni, ataupun dengan cara saya buat tadi tu. Kemudian saya tekan Ctrl X, okay, untuk cut. Lepas tu saya buat buka layer baru, saya namakan dia 8. Dan dekat layer ni saya tekan Ctrl Shift V untuk paste in place. Kalau saya tak tekan Ctrl Shift V, katakan saya tekan Ctrl V sahaja, dia akan paste dekat bahagian tengah-tengah point. Okey, bahagian registration point yang tengah-tengah dekat stage tu. Jadi kita tak nak gitu. So saya Ctrl Z untuk undo. So kita tekan Ctrl Shift V. So maka siaplah kita punya tracing kita. Okey, jadi itu saja daripada saya untuk tutorial kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.